Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Dan ketiganya jika ada jadi kikir, mana qalbi seseorang tadi mengalami penyakit bakhil yang hasil daripada hubbu ma siwallah, kasih kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka timbul satu penyakit dipanggil al-bukhlu, bakhil ataupun kerekut atau kikir, yang mana tersemat dalam batin hati dia hubbul mal, kasih akan harta, yang menyebabkan dia menjadi hijab untuk dia mendapat satu sifat yang besar, ialah mahabbatullah, kasih kepada Allah Ta'ala, yang merupakan kenderaan untuk berjalan kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Maka ini racun yang besar. Jika ada jadi kikir, menjadi bakhil, disebabkan cita-cita akan rezeki bagi anaknya atau cucunya, jadi tergendala untuk infak pada jalan Allah Ta'ala. Sebab apa? Takut anak-anak dia besok susah, takut cucu-cucu dia besok tak makan. Itu bisikan syaitan dah kena pada dia, racun dah kena. Asy-syaitanu ya'udukumul faqr, syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran, dalam bentuk khusus, dalam bentuk ibadat maliyah, harta. Bila kita nak keluar dia cocok, kau jadi susah besok, apa nak makan, akan kebuluran, kesusahan, macam-macam. Ini semua perangkap-perangkap syaitan. Sebab dalam harta tu banyak jenis ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dalam harta tu banyak ibadat, kita infak aja. Sebab tu dalam sufi dia nak kita hari-hari ada infak, sedikit banyak tu masing-masing. Mana lambang kita mengeluarkan dunia daripada qalbi, lambang kita mengeluarkan dunia daripada qalbi. Itu infak tu mana ada isyarat kita mengeluarkan hub, kasih kepada dunia, maka akan diberi oleh Allah kasih kepada dia. Kalau kita buat tu sayang kepada harta, menyebabkan hati dia akan jadi berkarat lagi. Maka serahkan rezeki anaknya dan cucunya kepada Allah Ta'ala. Ya, itulah Tuhan yang menjadikan dia, yang memberi rezeki, yang menjamin sebelum kita ada dah siap dah. Pada azal dah siap. Bahkan bila lahir seorang dalam perut ibu lagi, cukup 120 hari dia tiupkan roh dan disenaraikan rezeki dia. Berapa banyak kadar dia, banyak mana, apa besin, rezeki semua dah siap. Cuma syariat suruh jadi tak ada hal. Tapi hakikat kita jangan rosak. Hakikat yang nak mengenal Tuhan ialah qalbi, roh sir kita. Maka jangan dirosakkan dengan bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan. Di antaranya ialah sifat yang keji ni, al-bukhlu, sifat bakhil. Maka lawan dia dengan apa? Infak. Jadi sini serahkan tafwid, iaitu serahkan Tuhan yang menjadikan dia dan dia yang menjadikan rezeki. Dan berapa banyak daripada anak orang-orang yang dapat pusaka daripada ibu bapanya itu, kemudian mereka menjadi papa banyak. Ibu bapa ada saya tu, ni seorang 100,000 tinggalkan, anak ni 200,000, yang ni 300,000 dia lagi ada, macam-macam cerita kan. Dan lepas tu semua jadi papa. Balik ajar dia dengan manja, akhirnya dia pun nak mencari pun dah malas. Itu dia antara. Dan berapa banyak daripada anak orang yang papa, orang yang miskin, yang tiada dapat pusaka pun, bapak dia meninggal 1 sen pun tak ada pusaka daripada ibu bapanya, dan kemudian jadi kaya pun ada. Itu maknanya susunan sama ada nak jadi kaya ke tidak, hakikatnya telah ditaksis oleh Allah Ta'ala pada azal. Pada azal dah siap. Ini bukan makna menyekat kita daripada berusaha ikhtiar, tidak. Ini maknanya satu condition kuat kita, dasar kita, penentu bukan kita. Kalau kita boleh menentu, tak ada seorang pun sakit, tak ada seorang susah, tak ada seorang mati kan. At-taksis minallah. At-taksis, mana penentuan adalah daripada Ta'ala. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala itu saja yang berlaku. Apa yang tidak dikendaki tak akan berlaku. Jadi sini tadi satu-satu daripada serangan syaitan yang perlu kita tangkis. Sebab apa semua dibincang? Satu kitab semua dibincang tu untuk
litasfiyatil qalb, membersihkan qalbi sebenarnya. Qalbi yang layak mengenal Tuhan. Roh sil dia adalah latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Dia yang layak untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka sebab-sebab kelayakan dan sebab-sebab pembatalan kelayakan ini di antara dia. Iaitulah bila ada najis maknawi. Apa najis maknawi ni? Minal iaitulah afatul qalbi, penyakit-penyakit dalam. Setengah daripada dia al-bukhlu yang dibincang. Dia berkait-kait satu sama satu, menyebabkan hati terdinding. Dan bila terdinding, dia tidak dibenarkan menjelajah alamil malakut. Dia hanya kenal alam mulki luar. Maka tersangkut dan terhijablah dia dengan makhluk. Kemudian dan lagi bapanya itu, kalau ada saleh, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka itu Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya. Sebab itu rezeki yang paling tinggi darajatnya, rezeki yang paling hebat, dipanggil rezeki apa? Rezeki mau'ud. Ya, rezeki yang paling hebat ialah rezeki mau'udun. Rezeki mau'ud. Apa makna mau'ud? Allazi wu'ida, yang dijanjikan. Dengan apa? Dengan takwa. Tapi orang Melayu dia beramal nak tarik duit. Dia pakai ayat ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, dia beramal jugalah ni zikir ni. Ini ayat 1000 dinar. Dia baca tujuan nak dapat duit mata benda, itu salah hal. Ya. Sebenarnya ayat ini adalah satu daripada syarat yang Tuhan letakkan. Man itu dipanggil man syartiyah. Wa man yattaqillah. Yattaqi itu fi'il syarat. Wa man yattaqi. Ya, man itu dipanggil fi'il syarat. Dia menjazamkan dua fi'il syarat dan jawab syarat. Yang mana syarat dia? Yattaqi. Wa man yattaqillah. Siapa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah zahir dan batin dia. Jawab bagi syarat yaj'al. Ja'ala yaj'alu. Sini dia mati, jazam dengan apa? Jawab syarat bagi man. Ya, yaj'al lahu makhrajan. Tuhan jadikan bagi dia makhraj, jalan keluar. Makhraj apa? Pak keluar. Apa makna makhraj? Mahadul khuruj. Kalau kita mengaji tajwid, dia dipanggil makhraj. Mana apa makhraj? Kalimah kharaja yakhruju khurujan. Makhraj dia panggil mahalul khuruj, tempat keluar. Maka di sini tempat keluar daripada segala kebuntuan, tempat keluar segala dhaik, segala kesempitan ialah takwa Allah. Tuhan janji tu. Wa man yattaqi, siapa bertakwa zahir dan batin, jawab dia yaj'al lahu makhraja. Tuhan sendiri akan jadikan jalan keluar dalam semua masalah ni. Satu. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezekikan dia dari sekira dia sini tidak sangka. Rezeki ni dia panggil rezeki mau'ud. Sebab apa? Mau'ud tu dijanji dengan takwa Allah. Sebab tu bila dia bertakwa, Tuhan akan berikan jenis rezeki yang terbaik, kadar rezeki yang terbaik, semua Tuhan tapis. Ya, rezeki ni punya keberkatan. Apa keberkatan? Dengan ada rezeki tu, dia makin rapat dengan Tuhan. Dia makin jinak dengan Tuhan. Hubungan dia makin terang dengan Tuhan. Dia makin terbuka hijab dia dengan Allah Ta'ala. Itu rezeki yang sebenar. Dia tak mau rezeki dapat, kita makin jauh. Itu bukan rezeki, itu balak mungkin. Bala yang berbentuk pemberian tapi dia ada bala dalam, itu bahaya. Sebab tu apa sahaja yang kita dapat, kita tengok. Rezeki yang kita dapat, kita tengok natijah hujung dia. Dia makin dekat ke Tuhan tu, makin jauh. Kalau dia makin dekat, alhamdulillah, itu rezeki zahir dan batin, berkat. Tapi kalau dibawa kita makin jauh, itu bukan nikmat, itu istidrat. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan muakan dia daripada dia tak perasan. Ulu habis. Lepas ulu apa, dia sentap. Sentap dengan kelalaian dia, diumban ke neraka. Wa'alaikumsalam. Hati jaga, berbahaya. Pada orang salih, dia dapat banyak, dia tengok. Ya. Dia ibadat dia dah ada set dengan jadual dia, malam semua qiyam, ibadat semua cantik, rezeki dapat biasa. Tiba-tiba satu hari dia tergendala, qiyam dia tak bangun, Quran pun tak baca, zikir pun tak buat, tiba-tiba rezeki melimpah-limpah datang. Dia tak berani ambil kan. Orang sulahat dia tak berani ambil. Dia ambil kadar biasa dia, yang lebih tu semua dia infak. Dia tak kata haram, tapi tak berani ambil sebab takut keberkatan dia tak ada itu. Dia datang dalam keadaan lalai. Rezeki yang berkat dia datang dalam keadaan kita yaqazah. Kita sedar, jaga kita dengan Allah SWT. Itu biasa ya. Yang pakai kaup kan, kalau pakai kaup dia tak kira apa, tak ada temak, tak ada semak, itu tong sampah.
Jangan jadikan kita ni macam tong sampah pakai kaut je. Ya. Tengok, biar sikit tapi dia ada keberkatan. Ya. Banyak tapi tak ada berkat, buat. Ya. Dengan sebab rezeki kita semakin jauh dengan Tuhan. Mana besar hubungan dengan Tuhan dengan rezeki kita. Kontak kita dengan Tuhan tu paling besar kan. Tidak ada dalam hidup manusia yang paling nikmat paling besar apa dia, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim, bila terbuka antara dia dengan Tuhan. Jadi kalau dengan sebab rezeki dia terkatup, itu bukan nikmat, itu bala pada hakikat. Itu kacamata arif billah, ya. Dan lagi berapa itu dikala ada salih, iaitu Allah Ta'ala yang memudahkan rezeki itu. Dan jikalau anaknya itu fasik, maka matinya dengan kekurangan rezekinya itu terlebih baik daripada hidup. Dia mati dengan kekurangan terlebih baik daripada dia hidup. Sebab dia hidup lagi dia menambah maksiat dia dengan Allah SWT. Sebab orang yang mana menambah makin hidup makin maksiat, mati itu lagi baik dia. Sebab itu doa kita berkait, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Ya. Itu doa Rasulullah ajar pada seorang sahabat, agak dia kena uji, dia kata, Rasulullah doa kalau saya mati, kan? So kata jangan ambil doa ni, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, makanatil hayatu khairan li, selama mana hidup tu berkebajikan. Apa mana kebajikan? Makin rapat dia dengan Tuhan, makin taat dengan Ta'ala, makin bertambah amal salih. Kalau hidup tu macam tu, tambahkan umur tak apa, ya. Kalau tidak, makin bertambah umur, makin bertambah jauh dengan Tuhan, makin bertambah umur, makin bertimbun maksiat dan mungkar. Itu mati lagi baik. Itu mati lagi baik. Ini dalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila Rasulullah SAW menyatakan, ya, satu hadis yang panjang, ya, ala innarahal islamu dairah paduru ma'al islam, la inna fikum umara'an ya'maluna lakum ma la ya'maluna ma ya'maluna li anfusihim. Mereka beramal untuk dia, bukan untuk rakyat. Ya. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu maza nasna ya Rasulullah? Qal kunu ka ashabi Isa nushirul bin manashir wa humilul 'ala al-khusyub mautatun fi ta'atillah. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fi maksiyati. Ya, ala inna rahal islamu dairah, ketahuilah roda pusingan Islam tu akan berpusing. Sekali Islam dia naik, sekali dia bermasalah. Bila umat Islam sedar dengan tanggungjawab dia, beramal dan berpegang teguh dengan agama Allah, maka telah berikan kekuatan. Ya, sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia naik tinggi. Tapi bila umat Islam diracun pemikiran dengan kelalaian, kemewahan dunia sebagai, akhirnya mereka tak ambil cara tentang agama, akhirnya mereka dikudakan oleh musuh-musuh Islam. Dia jadi barwah kepada musuh Islam, ya, tapi kudakan kepada dia. Maka kalau ketiga itu, fa in ata'tumuhum, akan adanya, Nabi kata, ala inna fikum umara, adanya pemimpin-pemimpin ya'maluna li anfusihim, mereka bertindakan semua untuk kepuak-puak dia, gerabak dia, rakyat tidak dibicarakan. Ya, ketiga itu, fa in ata'tumu, kalau kamu taat kepada mereka, kamu ikut dia, kamu sokong dia, sekali dengan dia, ya, Nabi kata apa? Adallukum, dia akan sesatkan kamu. Wa in asaitumuhum, kalau kamu lawan dia, maka qatalukum, dia akan bunuh kamu. Makna bunuh carrier kamu ke, bunuh jasad kamu ke, maknanya ada resiko. Taat kepada dia sesat, kalau lawan dia kena tindakan. Mana buat macam mana tu? Maka Rasulullah, sahabat bertanya, maza nasna ya Rasulullah, kalau keadaan begini macam mana kami nak buat? Maka Rasulullah memberikan keputusan, yakunu ka ashabi Isa, hendaklah kamu jadi macam mana ashab Nabi Isa, 12 orang, ya, yang mereka ni akhirnya dibunuh, ya, nusyiru bil manashir, digergaji kepala, wa khumilul 'alal khusyub, dan jasad dia yang telah digaji itu dipalang di atas kayu, ditakhwif untuk menakutkan rakyat yang melawan kerajaan yang zalim ketika itu. Ya, sampai peringkat itu 12. Kesan daripada 12 orang pengikut Nabi Isa ini menyebabkan Raja Najasyi menerima Islam. Ya, Raja Najasyi diterima Islam, tapi dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia tak sempat jumpa. Ya, Rasulullah hanya mengantarkan utusan saja. Jadi bila hari kematian Raja Najasyi, Rasulullah menyembahyangkan dia secara gaib.
Ya, sembahyang gaib yang awal-awal dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah terhadap Najasyi. Ya, dia masuk Islam tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia dapat kesan dakwah 12 orang pengikut Nabi Musa. Ya, itu golongan pengikut Nabi Isa AS. Dia dikenali dengan golongan Hawariyin. Ya, maka golongan Hawariyin kunu ka ashabi Isa nusyirul bil manashir. Kepala mereka tergadi dan tapi tak beranjak, tetap dia beriman kepada Ta'ala. Ya, kita bukan kena gaji, potong gaji dia cabut lagi. Yang baru gugut potong gaji. Wah, dah tak berani dah. Orang dulu bukan potong gaji, kepala kena gaji dan terbelah dua. Mati-matilah. Maka Rasulullah buat keputusan di akhir, mautatun fi ta'atillah. Kamu mati kerana taat Allah Ta'ala khair, lebih baik min hayati, daripada kamu hidup bergulungan dengan maksiat mungkar. Itu maksudnya. Ya, kalau kita hidup, dia kata dengan bertepih maksiat, dia mati lebih baik. Ini orang berjuang, berjihad, disuruh mati. Itu syaitan ni. Ulama berjuang, dia kata suruh doa ke mati. Itu syaitan bin iblis. Sesat lagi menyesatkan orang. Ya, sampai tergamak dia doa ke ulama tu mati. Sedang kita berdoa, Allahumma ahin bihayatil ulama, ialah hidupkan aku sebagai hidup para ulama. Wa amit bi mauti syuhada, dan mati kata bagi mati syahid. Nak mati syahid mana kalau berjuang tak ada. Ya, itu makna. Maka Nabi beri kata dua tu, mautatun fi ta'atillah, kamu mati kena mempertahankan agama Allah, lebih baik ya daripada kamu hidup menderhaka kepada Allah Ta'ala. Ada kata disebut di sini. Ya, dalam doa Nabi kata, ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hidupkan aku ya Allah selama hidup tu berkebajikan di sisi Allah Ta'ala. Wa amitni ma kanatil mamatu khairan li, dan matikan aku sekiranya mati ni kebajikan di sisi Allah Ta'ala. Ya, dalam keridaan Allah Ta'ala. Mati terbaik, mati dalam redha Tuhan. Sebab kaedah kita dua, ish kariman mut syahidan. Dua slogan tu, ish kariman, hiduplah kamu dengan hidup yang mulia. Apa hidup mulia? Taat, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mut syahidan, bila mati pilih syahid pada jalan Tuhan. Syahid dia berjuang, bila berjuang dia mati, syahid panggil. Kan? Baik, orang berjuang dapat syahid mati. Yang tak berjuang mati tak? Saya ni takut berjuang, habis kau tak berjuang tak mati, malaikat maut tak jumpa kau. Berjuang mati, tak berjuang pun mati, dan mati tetap sampai. Maka pilih mati dalam perjuangan. Ya, perjuangan apa makna? Meletakkan Islam lebih tinggi dari yang lain. Itu makna perjuangan. Ya, kita meletakkan Islam lebih tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada benda yang lebih tinggi dari Islam. Maka hidup secara Islam itu hidup yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Batu anda janji, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari lain daripada Islam secara hidup dia, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dunia akhirat dia tak akan diterima. Tak diterima di dunia, dia sesat. Tak terima di akhirat, neraka Jahannam menunggu dia maknanya. Ya, itu di antara bisikan syaitan terhadap ya insan bagi merosakkan cermin qalbi dia untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Apa dia? Al-bukhlu, bakhil. Ya, sebab tu kalau kita beri infak perjalanan dia akan rasa lembut, hati dia akan rasa tenang. Ya, dia tak nak bagi, kita bagi. Dia akan ada satu dia panggil ya burdah, kesejukan qalbi. Yang keempat, yang terlebih baik, obat kikir. Bila bakhil tu menghantui kepala kita, nak bagi tu rasa takut, rasa sayang harta kita, bukan? Iaitulah mengetahui dan memikirkan kecelaan kikir. Resiko daripada bakhil ni apa dia? Kalau kita nampak baru kita tak berani, maknanya meletakkan bakhil dalam qalbi kita. Yang tersebut dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa asar mana kalam-kalam daripada sahabat dan tabi'in, mana yang mengikut sahabat, yang mengikut Rasulullah SAW, sahabat yang mengikut sahabat, tabi'in. Seperti yang tersebut dahulu, tu banyak perbahasan lepas. Dan memikirkan, sebab dia kena ada memikir. Sebab kalau orang buat benda tak memikir, terrosak. Melayu, bahasa orang Melayu, ibu kita kan bila kita buat kena balik, kau buat kerja tak memikir. Tu kau buat kerja tak memikir, itulah jadi kesan dia kan.
Bila kena musibah atau perkara yang buruk, maka apa? Orang tua kata kau buat kerja tak memikir. Inilah dia. Dah ada dalam Islam suruh apa? Menjalankan pemikiran. Apa yang kita nak buat, kesan dia apa di akhirat. Dan memikirkan dan mengetahui akan kelebihan orang yang sakha. Apa sakha? Orang yang pemurah. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-wara'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. As-sakha ini dia hasan walakin fil aghniyai ahsan. Al-haya hasan walakin fil nisa'i ahsan. Mana sifat wara' adalah paling baik, Nabi kata. Wara' dia ada wara' yang wajib, ada wara' yang sunat. Wara' yang wajib, kita menjaga diri kita daripada maharim, benda-benda yang diharamkan. Kita tidak melihat benda haram, tak makan benda haram. Itu mana orang tu peringkat dia wara'. Kalau wara' yang sunat lebih tinggi. Selepas dia meninggalkan yang haram, dia meninggalkan benda yang tidak memberi faedah. Dia tak sampai peringkat haram, tapi dia tinggalkan benda-benda yang tidak memberi faedah, menyebabkan banyak ruang dia untuk mengerjakan amal yang saleh dan meninggikan ibadat dia. Jadi antara perbahasan dipanjang lah, wara' panjang tu. Basri Hasan Basri dalam zaman Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi pemimpin. Sayyidina Ali dia pernah buat satu program cek. Kalau kita guru takmir dia panggil spot cek juga. Tiap-tiap muallim atau asatiza yang mengajar masjid surau ni kan, Sayyidina Ali kumpul ditanya seseorang, kau mengajar agama Allah, engkau membawa benda besar, ilmu Allah Ta'ala. Baik, sekarang aku nak tanya dulu soalan ni. Apa benda yang menyelamatkan agama Allah? Dan apa benda yang menjahanamkan agama Allah? Kalau dua benda ni kau tak boleh jawab, kau jangan tutup, kau jangan mengajar lagi. Ya. Benda yang menyelamatkan agama kalau kau tak tahu, kau nak mengajar apa? Dan kalau benda yang menjahanamkan agama kau tak tahu, kau nak mengajar apa? Banyaklah soalan-soalan, jawapan-jawapan yang diberikan. Tapi jawapan yang sangat memuaskan hati Sayyidina Ali ialah jawapan daripada Sayyidina Hasan Al-Basri. Apa jawapan dia? Dua patah. Apa yang menyelamatkan agama, Sayyidina Ali kata? Al-war'u, sifat wara'. Apa yang menjahanamkan agama? At-tamu, sifat tamak. Jawapannya ni aku nak. Dua patah kan. Ya. Kita tengok sifat wara'. Bila ada sifat wara', itu Nabi kata al-wara' hasan. Sifat wara' ni hasan, tapi walakin fil ulama, pada ulama ahsan, lebih elok. Sebab ulama dia model. Ya, sebab ulama dia bila buat benda baik orang lain ikut. Ya. Tapi kalau dia buat benda jahat, orang lain pun ikut juga. Dia kata tu buat dia. Habis. Sebab maknanya dia kalau buat baik, manfaat dia banyak. Kalau dia buat tak elok pun mudarat dia besar, dia berganda. Sebab Nabi letak tu pada ulama lebih ahsan, lebih elok. As-saha hasan, sifat pemurah elok, tapi pada agniya, orang kaya, lebih elok. Kita nak buat surau misalnya, nak buat masjid kan, kutip semua bagi seorang RM10, 5 tahun tak siap betul. Ya, ni cari jumpa 5 orang, seorang bagi 2 juta, yang ni bagi 3 juta, ya kejap dah siap. Tak sampai setahun dah siap. Apa? Dia letak, dia banyak, tapi dia letak harta yang banyak tu kena pada tempat, dia tak jolikan dia tu, dia infak pada jalan Tuhan. Masya-Allah. Ini besar. Ya, pada orang kaya yang pemurah tu lebih baik, Nabi puji tu. Yang ketiga al-haya, sifat malu tu elok. Ya, tapi pin nisa, pada perempuan lebih elok. Sebab perempuan kalau tak ada sifat malu, teruk rupanya. Dengan beruk lagi cantik. Ya, dia dengan beruk lagi bagus. Terkinjang, terjerit apa? Ya. Sebab setengah ulama kata sautul mar'ah awrah, suara perempuan tu aurat. Jangan angkat. Kalau ada orang lelaki jangan angkat suara. Haram hukum dia. Ya. Kalau nak kira suara perempuan cantik, suara perempuan bang azan. Ramai orang datang. Ya, suara tu fitnah. Sebab tu dia kata bila perempuan semayang dia tak boleh baca kuat. Pada dalam masjid, kalau luar lagi lah. Dalam masjid kita semayang, semua tutup aurat. Kan? Perempuan semua tutup aurat, lelaki semua tutup aurat. Pasang tabir lagi dah. Tiba-tiba luar masjid tempat setan bertendang, kau buka pula. Kau terjerit pula, lagi teruk. Ya, itu makna kena jaga tu. Perempuan lebih elok memasang sifat al-haya, sifat pemalu. Itu maknanya.
Lepas tu Tok Kenali punya anak Tuan Guru Haji Ahmad, dia mengajar Mekah dan dia tafsirkan ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir zina. Dia kata kalau perempuan ada kat sini kau kena lalu sana, kata. Kalau lelaki ada kat sini, perempuan tu kena lalu sana, kau jangan lalu tempat depan dia. Atau takrab, jangan hampir. Ni dah dia berjalan dua, dah menikah belum? Kau bini orang kau? Aku lelaki orang. Oi. Macam-macam tuan-tuan. Nak tahu cerita ni pergi tanya Tok Kadi tahu macam ada kes tadi. Ya, yang jantan lelaki orang bercakap yang sana, oh tuan-tuan cerita lah. Ya. Jadi makna takrab hampir tu. Di antaranya pergaulan, pemandangan, suasana, semua tu kena jaga. Sebab benda ni benda amat besar, jangan terlaku kepada perzinahan, berbahaya besar. Wala taqrabuz zina. Tuan tak kata wala taznun, jangan berzina, dia kata takrab, hampir pun tak boleh. Sebab ini cukup cas, laki perempuan dia punya cas cukup kuat, pum, magnet dia. Lepas tu dia kata jaga. Sebab dalam hadis, semua anggota ni yang kita jaga menyebabkan iman kita akan cantik. Kita jaga mulut kita jangan bercakap benda tak elok, iman kita akan subur. Kita jaga kita punya telinga jangan mendengar benda tak elok, iman kita akan jadi cantik. Ya. Tapi dalam hadis ni Rasulullah bawa bukan mata, bukan telinga, bukan mulut, bukan kaki, tapi mata. Ya. Rasulullah kata apa? Dalam hadis sahih tu, bahawasanya satu penglihatan, innan nazra ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis faman tarakaha azakahullahu ta'ama ibadatin tasarruf. Sesungguhnya satu pandangan kepada aurat perempuan tu, pup, kita tengok je, itu satu anak panah iblis yang beracun, kamu dah kena dalam itu. Pum. Anak panah iblis kalau kena pun dah terus, dia ada racun lagi tu. Faman tarakaha, siapa meninggalkan memandang kepada aurat perempuan tadi, begitu ke perempuan pada lelaki, ya, maka dia dapat hadiah azakahullahu ta'ama ibadatin tasurruh. Tuhan berikan dia kemanisan dalam ibadat, manis dalam ibadat Tuhan beri bila meninggalkan maksiat. Sebab itu Imam Ghazali sebut, kalau diberi pilih, dua-dua ni kita kena buat, amal saleh dan tinggal maksiat. Kalau diberi pilih mana buat? Kalau buat amal saleh ke tinggal maksiat? Imam Ghazali kata engkau fikir, engkau kena pilih tarkul ma'asi, meninggal maksiat terlebih besar. Itu keadaan dia. Sedangkan dua-dua tu kena buat. Sebab tu saya masa belajar dulu pondok dulu kan, dari cara nak menghafal, cara mudah nak menghafal, banyaklah kita bagi pandangan. Salah satu daripada ulama yang saya minta pandangan, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ya, yang puak-puak tu suruh mati tuan. Puak-puak syaitan doa suruh mati. Tuan Guru saya Syekh Muhammad Faiz, Syekh Muhammad Faiz minal awliya dan dia sampai peringkat akhir umur wali abdan. Satu ketika dia berlalu dengan anak murid dia di Terengganu. Dia tak pernah lalu tempat rumah tu, dia tak kenal pun. Tiba-tiba lalu dekat rumah Tuan Guru Haji Hadi, dia berhenti, dia tunjuk pada anak murid tu rumah waliullah dia. Wali kenal wali kan. Tuan Guru Haji Hadi tu waliullah dia. Ya. Jadi yang mengatakan Tok Guru mati tu syaitan besar tu. Jadi saya jumpa Tuan Guru, saya tanya satu, Tuan Guru cara nak menghafal bagi mudah apa? Tok Guru jawab satu je, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Umum dia jawab tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu kunci untuk hafalan. Ya. Sama ada maksiat zahir, maksiat batin, maksiat kecil, semua masuk. Tinggalkan maksiat aja, pak. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dia boleh hafal hadis Muwatta lebih kurang 3 inci tebal tu. Satu malam dia boleh hafal. Kuat tak kuat hafalan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Tapi satu ketiga dia ternampak, bukan dia tengok, ternampak tumit perempuan dia. Dia ternampak tumit indan. Maka hafalan dia tu bergegar. Lalu dia mengadu hal, syakautu ilal waqi' an su'il habs fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, sesungguhnya ilmu Tuhan tu nur, dan nur tidak tunjuk pada orang yang buat maksiat. Tak sesuai cantiknya cahaya ilmu nak masuk dengan orang buat maksiat, tak maksud. Dia tu tertengok, ini bukan tertar ni tengok. Serban atas kepala untuk perasan dia tar. Oh lawa dia tekan. Dia tar. Habis dia tu akan masuk kalau kanan, kalau telinga kiri untuk kanan tak masuk. Sebab bekas untuk menerima tadi kalbi kita tidak rosak. Dia rosak dengan apa? Benda-benda percikan zulumah maksiat masuk dalam. Lepas tu kena bersih. Taubat tu paling penting. Lepas tu dalam suluk obat paling besar, jika tak jalan dia taubat. Ya, mandi taubat, sah taubat tu, semayang taubat, pum, ringan balik tu. Ya.
Sebab inna sikala zunub yamna ila masyira ta'atillah. Sungguh berat dosa tu menghalang kamu daripada pantas berjalan kalbi ke Tuhan. Dia sab tobat cepat jalan. Ya. Sebab tu kau nak bangun malam tak payah blocking boleh kan. Sebelum tidur tuan-tuan istighfar betul-betul 70 kali, habis tidak pun 10 kali. Bertobat sungguh dan niat nak bangun kau apa mudah bangun. Ya. Ini lepas tengok cerita keling nak bangun malam. Kunci jam 3 dia padam balik kan. Dengan kering dia padam. Dibangunkan kat tangan kalbi. Kalau kalbi ni bersih cepat dia bangun. Ya. Apa benda semua kalbi. Yang kita bincang ni semua nak jaga kalbi tuan. Ya, sebab kalbi tempat yang layak menerima pancaran nur makrifat. Kalau kita tak jaga dia kotor habis. Ini di antara yang kita bincang sifat yang mengotorkan hati apa? Al-bukhlu, bakhil. Tu. Yang keempat terlebih baik obat untuk bakhil, kikir tu ialah mengetahui. Kita kena ambil faham dan kena mengerti kecelaan kikir, bahaya, resiko daripada orang bersifat bakhil. Ya, kasih kepada harta, kasih kepada wang ringgit tu sampai tak sempat nak keluar zakat pun tak keluar. Tu habis. Dia kena laknat dengan Allah Taala. Bapa Al-Quran dah hadis Rasulullah SAW dan asar para sahabat. Dan mengetahui pula as-saha, ya, sifat tu dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bila puji di doa Rasulullah mustajab dan confirm Tuhan terima punya. Dan kalau doa Rasulullah binasa confirm Tuhan terima. Ya. Sebab Rasulullah kata ta'isha abdud dinar wa darahim. Ta'isha makna celaka dan binasa. Wasak kan? Confirm dia kena ni. Siapa dia? Ta'isha abdud dinar. Orang yang menjadi hamba kepada wang ringgit, dinar, wang emas, darahim dan wang perak. Kalau kita RM, ya. Maknanya dia jadi hamba kepada benda tu. Kalau dia hidup dia menghambakan diri pada wang ringgit, matlamat benda tu sebagai matlamat hidup, maka dia masuk dalam doa Nabi. Ta'isha Nabi kata. Binasa. Memang dia binasa kan. Binasa di dunia tak dapat hidayat. Dan binasa akhirat ialah azab yang menunggu mereka. Dan beberapa asal daripada sahabat yang menceritakan benda itu. Sekarang benda kelebihan ialah sifat sahak, sifat pemurah. Kemudian dan adalah obat kikir 4. Sini obat. Bila obat makna kikir tu apa kan? Kikir tu apa makna? Penyakit lah. Ada orang makan obat tak sakit? Ada? Jumpa doktor, saya nak makan ubat tu, sakit apa? Tak ada. Tengok-tengok kau biol. Ya, makan ubat dia sakit. Maka ubat bagi kikir tu penyakit. Ya, penyakit boleh tak ubat lama-lama teruk. Sekarang nak buang penyakit, ya, kanser ni. Ya, kikir dalam kalbi kita tu 4 perkara ni. Ni ubat siapa bagi ni? Pakar. Siapa pakar? Arifina billah. Orang yang arif. Siapa dia? Imam Ghazali dan setaraf dengan dia lah. Adalah yang 4 perkara. Ia kembali kepada ilmu tadi, ya, mengetahui. Kemudian obat yang melanjakan itu. Pertama kali apa? Obat kelima daripada obat kikir itu ialah membelanjakan harta yang ada pada tangannya yang lebih daripada sekadar hajat dia. Dia belanja cukup nafkah dia kan, lebih tu pergi belanja. Kita pula lebih pergi simpan. Kan? Dah simpan dah hasil penyakit, satu penyakit besar at-tamu, sifat tamak. Habis? Ya, sifat tamak. Mula-mula nak simpan biar jadi puluh ribu, lepas tu 100 ribu, lepas tu juta. Dah mula tu. Akhirnya dia mati dalam keadaan tu. Melonggok, akhir jadi lalai. Confirm tu. Ya, ada semangat membanyakkan mengumpul, confirm dia kena penyakit yang Tuhan dah gesek dalam Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul alha yulhi. Ilha maknanya apa? Melalaikan. Alhaakum, melalaikan kamu. At-takasur, boleh ada semangat nak mengumpul, membanyak. Mesti kena. Ya, penyakit dia kena apa ni? Yang bincang ni, al-bukhlu, penyakit bakhil akan ada tumbuh dalam jiwa dia. Ya, bila bakhil ada dia tamak tak? Tamak ni siapa jadi kufur dengan tamak? Qarun. Disenarai dengan Quran tu, dia laknat Qarun. Sekarang sedang disedut oleh bumi tu. Sikit sampai hari kiamat boleh jejak lapis ke-7. Teruk tak teruk kena azab terik. Ya, Qarun ni siapa tuan? Hafiz tuan dia hafal Taurat. Orang kanan dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Taurat tu dia hafal, dan tidak ada orang boleh menghafal Taurat sampai 10 jari dah baik. Sampai 10 orang. Sebab Taurat dia berat. Tapi Qarun dia sampai peringkat hafiz, dia boleh hafal Taurat. Hebat tak hebat? Tapi bila dia diuji dengan ni penyakit tamak ni, penyakit nak hubud dunia ni. Sebab Nabi
Musa dia ada satu ilmu kimia. Ilmu buat emas tu dia tahu. Mana bahan campuran bawah bumi apa semua jadi emas tu, ada ilmu tu kan dia. Karun kecil dia. Minta Nabi Musa dirapatkan. Nabi Musa tak bagi pada awal ni. Tapi mana ada hikmat Tuhan nak tunjukkan cerita dia, akhirnya dia dapat di polon dan sampai dia punya kuda, dia punya kunci, bukan emas kan. Kunci gedung ni sampai 70 ekor unta tak tanggung. Bayangkan kalau kunci 1 ekor unta dah banyak. Ya. Turun ayat zakat dia ada mulalah dia mengepek. Dia kata ini bukan ayat Tuhan ya Musa. Ini kau dengki dengan aku. Habis. Bila tolak ayat apa kan? Pakat kafar, kufurlah ayat Tuhan tolak ayat zakat, dia kata ini bukan gitu. Habis. Ya, satu. Tak cukup lagi. Ya, buat fitnah pula. Dia panggil perempuan zaniah, perempuan pelacur, dia upahnya dengan emas yang banyak, suruh perempuan tu berzina. Bila perempuan tu berzina, perempuan tu dah nak meletup perut dia, dan dia pun istihad dengan bandar. Aku berzina dengan Musa. Oh, habisnya. Dah dia zina, kemudian pergi fitnah pula Nabi Allah Taala, Nabi Musa kalimullah, ya, yang merupakan ulul azam. Masya-Allah. Sangka peringkat tu kan. Ya, akhirnya bila dia nak hari perbicaraannya, Tuhan sentap kaki dia, habis. Mati kufur dengan hina sekali, sentap oleh bumi habis. Orang Melayu pula cari harta karun dekat Gunung Ledang pada bebal. Orang kat Mesir kau cari kat sini berjadah macam-macam. Cari apa? Cari penumbuk lesung bocor lah, macam-macam. Macam-macam Melayu ni. Jadi maknanya apa? Sampai peringkat kufur. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, sifat yang membawa manusia jadi kufur Tuhan ialah sifat dalam. Karun jadi kafir dengan Tuhan sifat dalam. Apa? Tamak. Kan? Iblis jadi kufur dengan Tuhan sebab sifat dalam. Apa? Takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sifat dalam kan? Yang selamat pun sifat dalam ni. Qad aflahal mu'minun. Kan? Semua orang yang mana aflaha. Minal allazina hum fi salatihim khashi'un. Khasyi' sifat mana? Sifat qalbi, semua dalam. Ya, semua dalam. Sebab bincang tajuk dalam perjalanan roh ni, perjalanan qalbi, benda sangat besar. Batilan hikam disebut apa tuan? Ma basaqad aghsanu zullin illa ala bizri tama'in. Ma basaqad aghsanu zullin, tidak merantingnya ranting kehinaan dalam hidup seseorang illa melainkan ala bizri tama'in, benih tamak. Ya, benih sebiji buah durian kan, tu benih dia. Bila kita tanam je, dia hidup, naik sebatang. Lepas sebatang dia keluar apa? Dahan. Lepas dahan apa? Ranting. Dalam sebatang pokok yang paling banyak apa? Ranting. Kemudian bau dahan. Batang satu je. Maka dibawa sini arsan. Wusnun arsan jama' dia. Tidak meranting, mana tidak bercambah ranting kehinaan dalam diri seseorang, melainkan ditumbuh daripada biji binatang tamak. Tamak bila ada dalam perut dia, tunggulah kehinaan. Mula-mula apa hina dia? Dia tolak ayat Allah Ta'ala. Ini bukan ayat Quran ya Musa. Ini bukan ayat Tuhan ya Musa. Ini kau dengki habis. Dia tolak Nabi Musa, dia tolak Allah Ta'ala, dia tolak Rasul. Kemudian ranting kedua apa? Fitnah pula. Ya, sampai tergamak suruh upah pelacur pula. Oh, dahsyat tu. Ranting habis. Akhirnya habis, dia kufur terbenam tu habis. Itu maknanya contoh yang besar dalam Quran. Tuhan tunjuk Musa, Nabi Musa AS berdepan dengan apa? Orang kanan dekat. Kita boleh sini ialah Qarun, ya, yang buat perangai. Padahal dia orang saleh. Ya, hafal Taurat. Kalau kita hafiz Quran kan maknanya. Sekadar hafal tadi tak cukup. Dia mesti apa? Melaksanakan tuntutan dia dengan ikhlas boleh selamat. Itu antara dia. Membelanjakan harta. Harta kita rasa sayang, kita belanja dan lawan dia, ya. Pada tangan yang lebih daripada sekadar hajat yang tak dapat tiada daripada berbuat kebajikan. Selepas nafkah semua dah wajib, itu kita belanjalah, ya. Dan biasakan berbelanja dalam berbuat kebajikan itu. Sebab tu dulu ada satu bab kan, juzuk kedua dia. Kita didik anak, cara didikkan anak kita jangan dimewahkan sangat. Kemudian ajar dia bersifat dengan sifat pemurah. Bila kita nak bagi hadiah pada jiran ke apa, suruh anak kita hantar. Ya, anak tu bagi-bagi. Jadi dia dah latih daripada kecil, dia suka memberi. Sifat tu ada. Ini bapak belajar, jangan tunjuk orang. Kau makan jangan tunjuk orang. Dia ajar bakhil. Kau jangan tunjuk orang, kau nak orang. Bapak dia kepala masuk air. Dia ada anak dia dibakhil. Apa ketua anak jadi bakhil ikut perangai bapak. Ya, ni ajar budak tu. Kau nak beri, suruh budak tu beri.
Jadi budak tu maknanya dia latih. Sifat pemurah tu ada kat dia. Ya, itu cara didikan Imam Ghazali suruh. Dan jikalau dengan mana sayang hati sekalipun, hati sayang benda ni, tak, kita lawan, bagi juga dan. Satu ketika Tuhan akan cempakkan dia punya halawah kemanisan ni dan digagahi mana akan dirinya di dalam membelanjakan harta dalam berbuat kebajikan hingga jadi hilang sayang dia tu dan hilang kikir mana kedekut. Kikir sifat hina, nama pun banyak tu. Kikir, bakhil, kedekut, apa lagi? Tangkai jering lagi, tai hidung masin lagi. Macam-macam Melayu bagi nama. Ya, nama pun teruk. Atau bakhil. Sebab bakhil dia ada rahsia dalam tu apa? Hub, kasih. Dia kasih kepada harta lah, kasih tu. Patut kasih beri kat Tuhan. Hubbullah. Qalbi kita beri kat dia, tapi dia curi. Dia berikan dekat harta benda dekat dunia dia. Ini jadi rosak. Dan di mana kalbi kita nak makrifat dengan Tuhan kalau hubbullah tu tak ada. Semua benda dia disedut ya oleh kikir, bakhil dan sebagainya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimallahu taala, jikalau dibuangkannya hartanya yang lebih sekadar hajat itu ke dalam laut, masya-Allah. Demi nak didik hati tak sampai taraf tu, makna kalau makna nak didik sampai peringkat tu kau buat je tu untuk bersihkan kalbi kamu. Itu maksud ini. Ya, maknanya kalau dibuangkan harta, kita belanja cukup sekadar nafkah ada yang lebih tu pergi buang ke laut, makna begitu kata Imam Ghazali, supaya tujuan hilang kikir dalam hati terlebih baik daripada kamu menaruh akan harta. Ya, kita sampai buang ke laut lah, pergi bagi miskin lah kan, orang yang memerlukan. Itu maksud ini. Maknanya kita simpan benda yang mengganggu kalbi kita daripada mahabbatullah tu. Dia mahabbat tu dah pergi kat situ. Itu yang power dalam tak ada. Ya, enjin dalam dia mahabbah tu stop dia speed, tapi bila dia dah rosak, mahabbah ke Tuhan tak ada, tu slow dia jalan. Ibadat dia buat lembab, tak ada power kan. Ya, tak ada halawah kemanisan tadi. Itu terlebih baik daripada menaruh ia akan hartanya padahal ia kasih akan dia. Mana sila buang, dia suruh buang kasih kepada harta, kasih kepada pangkat, jawatan, semua buang. Itu makhluk, kasih tak per Tuhan je. Padahal dia berkata hubbul mal ni hati. Wariyasa yunbitanin nifaq bil qalb. Dua sifat ni, kasih harta, kasih pangkat, jawatan, itu menimbulkan sifat nifaq dalam kalbi insan. Ya, kalau nifaq itu tumbuh habis dan rosak. Ya, itulah terlebih baik daripada menaruh ia akan hal ia kasih akan dia, dan adalah obat kikir yang akhir ini, iaitu apa? Kembali kepada amal. Apa nak amal? Tindakan, itu maksud ini. Mana tindakan? Beri. Ya, kita dah tahu kan bahaya semua dengan nas Quran hadis semua. Bahaya bersifat bakhil mengatakan murka Tuhan. Last kali apa? Tindakan. Mana pergi ambil harta kita atau pergi bagi kan? Bagi pada fakir miskin dan sumpah. So, kita bagi. Lama-lama dia slow kan. Ya, bila hubbul mal tu tak ada, tuan-tuan akan rasa satu rahsia sir kemanisan tuan akan beri. Kemanisan kontak dia dengan Allah Taala. Tuan akan hadiah kan? Itu dipanggil sir minal asrar, sir daripada segala asrar. Itulah di antara kita buangkan sifat habis. Syah. Faslun fi bayani zammil ghina wa madhil faqr. Di satu pasal menyatakan kecelaan kaya dan kepujian fakir. Kecelaan orang kaya dan kepujian orang fakir. Ya, di mana letak di sini? Tengok. Kata Imam Ghazali, balagana anna Isa alaihi salam qala ya ulama usu tasumun wa tusallun wa tusaddaqun wa tasaddaqun wa la taf'aluna wa la tu'marun wa tadrusuna ma la ta'malun fa bi'sa ma tahkumun wa tatubuna bil qawli wal amani wa ta'maluna bil hawa ma yughni ankum antumku ya juludakum wa qulubakum danisa. Datang riwayat hadis akan kami bahawasanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tentang rumah tak ada kan? Rumah pun tak ada kan? Hebat. Kita dah ada rumah pun tak cukup kan? Ada cantik nak cantik lagi, dah hebat nak hebat lagi, habis kena tipu itu je lah. Ya, Rasulullah SAW, sebab kena baca sirah Nabi, sejarah Nabi banyak baca. Rasulullah SAW punya rumah dan kena angkat tangan jejak atap. Kita punya siling melompat sampai kan.
Ya, tak cukup tingkat, 2 tingkat kita duduk tuan. Apa nak jawab tu? Ya. Tu tuan nak jawab ni, takut kita nak jawab tak dapat. Sebab ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Dunia tu halal dia hisab, haram dia azab. Ambil haram, azab confirm tunggu. Yang halal kita ambil dia, tunggu hisab. Kau ambil ni kenapa? Kau buat ni kenapa? Apa kau? Oh, banyak soal jawab tuan. Yang ini sangat ditakuti oleh para ulama. Yang terang qalbi dia dengan nur ma'rifah. Tapi orang awam yang qalbi dia gelap, tak ada nur ma'rifah, dia seronok benda tu, buat nafsu dia punya apa, tok guru. Ini canggih, ini lagi sedap. Oh, kau punya bau sedap. Kan? Selesa, buat ibadat selesa. Wah, buat ibadat selesa. Orang ibadat dengan Tuhan kau nak selesa. Jadi lebay selesa. Ya, semayang puan, kapit sedap, sedap selesa. Malu kita dengan Rasulullah SAW. Selasa semalam, masya-Allah. Ya, bangun berbekas berjalu belakang dan memakai alas tikat tamat. Sebab tu disuruh kita ni. Pada berkat Profesor Syekh Rajab, dia kata mengamal sunnah yang paling hebat ialah kamu sentiasa dengan baginda SAW. Faham tak? Kalau Syaban dia panggil apa? Rabitah. Merabitahkan qalbi kamu dengan Rasulullah. Apa maksud dia? Kamu nak makan, kamu kena rasakan kamu bersama Rasulullah SAW. Dan ingat cara mana Rasulullah makan. Ya, cara mana Rasulullah duduk. Nak tidur, ingatkan Rabitah Rasulullah, tunjuk cara mana Rasulullah tidur. Rasulullah tidur atas apa? Habis faul kita, faul, banyak faul. Tak lulus je kan. Bila tak lulus ni banyak faul, macam mana nak dapat makrifat yang hebat? Jadi kita banyak mengikut benda nafsu kita daripada mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Habis Rasulullah tak boleh nak duduk tilam, lebih daripada boleh kan. Bukit Uhud tu tawar kepada baginda salam dengan izin Allah. Kalau Rasulullah kata on aja, dia bertukar je emas kan. Bukit Uhud yang kita tengok sekarang dah tarah tuan-tuan. Ya dah genap, dulu tinggi. Mana kau satu bukit Uhud tu tukar je emas tu. Ya, kalah Syuros tuan-tuan. Paling kaya dalam dunia. Tapi Rasulullah kata, kalau kena kita, alhamdulillah, insya-Allah kita guna untuk perkembangan Islam. Dah dapat mampu betul. Habis lingkup terus, kan? Alhamdulillah. Rasulullah tolak, aku bukan diutus untuk ni. Bahkan kalau nak kunci dunia tu ada kat Nabi SAW. Dia nak apa ya kan? Ya, dia nak bertukar. Kalau wali ambil pasir doa, ya Allah tukarkan sedikit untuk makanan ku, bertukar. Wali dengan Rasul mana besar? Ya, itu maknanya. Sebab kata Nabi itu hidup, dia tidak mati dan jasad aja berpindah. Ya, kalau syuhada, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau sangka bahawasanya orang mati sabilillah tu mati, bahkan dia hidup. Kalau orang syahid hidup, orang syahid dengan Rasulullah tapi tinggi. Ya, kalau syahid dia bagi hidup, Rasul, oh Nabi betul dia tahan lagi nak banding. Rasul lagi tinggi. Itu maknanya. Ya. Habis. Dan satu lagi dari riwayat daripada hadis mana bahawasanya Nabi Isa alaihissalam dia kata bersabda bagi ulama yang jahat, wa na'ayazabillah, yang masyghul dengan membanyakkan harta, itu sifat ulama yang jahat. Kerja dia kumpul dan ya. Hai ulama yang jahat, padahal kamu puasa, ya, kamu sembahyang. Jadi ulama tak puasa sembahyang, nama ulama bulan kan. Dia sembahyang, dia puasa. Jadi imam lah tuan-tuan. Dan kamu memberi sedekah, beri. Kan tak bagi sedekah, dia bagi. Dan tiada kamu perbuat akan yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan kamu. Ya, dan kamu perbuat apa yang disuruh, dan kamu mengajar akan orang ilmu yang tiada kamu amal dia ni. Hai ulama yang jahat, sangat jahat apa yang kamu hukum akan dia itu, padahal kamu taubat dengan perkataan kamu dan dengan angan-angan kamu jua, taubat kamu tak terjun dalam qalbi kamu. Ya, apa benda ada dan hubbud dunia ada nanti. Dan kamu beramal dengan mengikut hawa nafsumu. Beramal pada zahir, tapi dalam cacat itu panggil ikut nafsu, bukan kerana Allah. Dan tiada mengkaya akan kamu, tak melepaskan kamu bahawa kamu sucikan akan kulit kamu yang zahir, padahal hati kamu berlumur dengan najis yang batin. Hati dia, ya, zahir tengok cantik kan, wah, berdalam apa dah? Dalam ada hubbud dunia. Dan hubbud dunia bukan harta, pangkat, nama, nak title, nak sanjung, semua tu hubbud dunia. Berdunia ambil kalimah dana. Dana ya ini dunia, benda yang sementara, tak laku kat sana besok.
Dan itu sangat kasih akan harta dan sangat kasih akan dunia umum lah, ya, pangkat, jawatan, nama, sebutan, kemugahan, semua dia nak benda tu. Maka itu dipanggil ulama palsu, gitu. Ya, dan ni yang banyak wala ayazabillah. Nabi takut akhaw minad dajjal, Nabi takut, tapi takut daripada dajjal. Sebab dajjal atas kepala dia kita nampak kan, kafara, kufur, orang kenal. Tapi yang ni tak, dia baca Quran sama, dia baca hadis sama, kan? Tapi dia baca tu bukan kerana nak bawa jalan Tuhan, tapi untuk nafsu dia. Ini setengah daripada benda yang amat bahaya tadi. Wala ayazabillah. Kemudian dan lagi dia bersabda lagi, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.